Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan bab 6 iaitu telekomunikasi di Malaysia. Okey, apa yang kita akan belajar dalam bab ni ada 5 perkara. Pertama, kita akan tengok alat telekomunikasi di Malaysia, kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Kita akan tengok juga berkaitan dengan kepentingan telekomunikasi, kesan telekomunikasi dan juga etika penggunaan telekomunikasi. Okey, next. Okey, kita tengok apakah maksud telekomunikasi. Telekomunikasi membawa maksud tele bermaksud sangat jauh, manakala komunikasi bermaksud proses untuk menghantar informasi yang melibatkan masyarakat. Manakala telekomunikasi ialah bermaksud suatu interaksi yang melibatkan jarak yang jauh di antara penyampai dan juga penerima. Contohnya kalau si Abu contohnya duduk di kawasan rumah dia, manakala Aminah berada di rumah dia. Jadi jarak rumah Aminah dengan jarak rumah Abu ialah 100 kilometer. Jadi kalau Abu nak menghubungi Aminah perlu menggunakan telekomunikasi. Okey, kita tengok apakah alat telekomunikasi yang ada di Malaysia. Pertama kita ada telegraf. Okey, telegraf ni sekarang ni mungkin kita dah tak guna, tapi telegraf ni digunakan pada tahun ataupun masa penjajah yang menjajah di negara kita dulu. Okey, telegraf ni digunakan atau diperkenalkan oleh pihak British pada tahun 1876 untuk urusan pentadbiran di tanah Melayu. Okey, kalau awak tengok kat situ, telegraf tu ialah alat dia ialah awak kena tekan benda alah ni. Bila awak tekan, dia akan menghasilkan kod. Okey, dia akan menghasilkan kod. Jadi kod tu akan dihantar melalui tiang ni. So dia akan hantar daripada individu A kepada individu B. Jadi individu B tu akan dapat isyarat yang individu A ni nak bagi tahu menggunakan telegraf. Telegraf ni dia guna kod dia ada kita panggil sebagai Morse code. Okey, contohnya kalau awak nak tekan A, awak kena tekan lah. Dia punya tekan, awak kena dot sekali. Lepas tu tekan macam mana nak buat panjang tu, kena tekan 3 kali dot. Baru akan jadi bentuk huruf A. Jadi pada hujung informasi orang tu dia akan dapat, oh jadi si A ni nak bagi tahu apa contohnya. Okey, seterusnya kita ada telefon. Okey, telefon ni mula digunakan di tanah Melayu bermula pada tahun 1981. Okey, telefon ni berfungsi sangat penting kerana digunakan sebagai alat perhubungan. Okey, untuk informasi masa ni telefon ni dia masih lagi ada wayar. Okey, seterusnya kita ada mesin telex ataupun kita kenal sebagai jaringan teleprinter yang mirip dengan jaringan telefon yang berfungsi mengirim pesanan dalam bentuk teks. Okey, mesin telex ni berfungsi untuk hantar pesanan dalam bentuk teks sahaja. Okey, untuk hantar mesej sahaja. Okey, seterusnya kita ada mesin fax. Okey, dekat Malaysia sekarang ni mesin fax memang digunakan secara berluasa, lagi-lagi kalau di pejabat. Okey, mesin fax ni adalah sebuah teknologi telekomunikasi yang digunakan untuk memindahkan salinan dokumen yang menggunakan mesin fax yang disambung dengan rangkaian telefon. Okey, biasanya dia gunakan banyak di pejabat. Okey, seterusnya kita ada telefon bimbit. Okey, cuba tengok ni, telefon bimbit ni menggunakan isyarat. Dia perlu kebanyakan digunakan pada tahun 1990-an dan juga 20-an contohnya pada awal-awal tahun 2000 something. Jadi kebanyakan masyarakat guna telefon ni lah. Dia punya saiz memang sangat besar, sebesar pencil box kalau mungkin awak boleh tengok, kalau awak pernah tengok. Okey, telefon bimbit ni dikenali sebagai telefon selular ataupun telefon tanpa wayar yang mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1980-an. Okey, sekarang ni kita banyak menggunakan telefon pintar ataupun kenali sebagai smartphone. Okey, smartphone yang awak boleh panggil sekarang ni contohnya awak sebut je nama iPhone, Samsung, Lenovo, Xiaomi, Realme, Redmi. Macam-macam lah kita ada jenis-jenis telefon pintar contohnya.
Okey, kalau telefon pintar ni dia merangkumi perisian komputer seperti GPS ataupun awak punya location atau maps. Kita ada kamera digital, kita boleh buat Bluetooth, internet dan juga aplikasi-aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WeChat, WhatsApp, Telegram dan juga games. Okey, boleh beza ke tak apakah fungsi tiga telefon ni? Ketiga-tiga ni kita panggil telefon, tapi kamu boleh beza ke tak apakah fungsi-fungsi telefon ni? Okey, kalau telefon A ni kita kenali sebagai telefon apa? Telefon B? Telefon C? Okey. Cikgu harap kamu boleh bezakan kita panggil telefon ni dan juga fungsi dia. Okey, telefon A ni dia berfungsi untuk membuat panggilan dan juga hantar SMS ataupun hantar mesej sahaja. Okey, dia boleh guna telefon. Dia hanyalah menggunakan untuk buat panggilan dan juga hantar mesej. Tapi kalau telefon B, dia berfungsi untuk membuat panggilan sahaja. Okey, untuk telefon C ataupun telefon smartphone awak sekarang ni, macam-macam boleh buat. Boleh hantar mesej, boleh ambil gambar, boleh buat panggilan, boleh buat call, lepas tu boleh main game dan sebagainya. Okey, seterusnya kita akan tengok berkaitan dengan kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Okey, kita tengok apakah yang ada di Malaysia. Pertama, kita ada satelit. Okey, contoh satelit yang kita ada ialah contohnya Tiongxat, Razaksat dan juga Miasat. Okey, Miasat contohnya Miasat atau Misat. Okey, sama je. Kita ada Tiongxat, Razaksat dan juga Miasat. Okey, bila ada perkataan sat kat belakang tu bermaksud satelit. Okey, contohnya kalau awak ada dekat rumah sekarang ni, kita ada Astro. Astro ni menggunakan satelit ataupun kita kenali sebagai satelit Misat, iaitu kita kenali sebagai All Asia Satellite Television dan juga Radio Operator, iaitu Astro. Dia mempunyai television dan mempunyai beratus saluran television dan juga kita ada 20 saluran radio contohnya yang mempunyai HD dan juga 4K ataupun 4K. Dia punya revolusi, dia punya jelas dia tu bukan setakat HD, malah sampai 4K kalau sekarang ni. Okey, contoh fungsi lagi satelit bukan sahaja untuk televisyen, bukan sahaja untuk radio, tapi kita ada juga untuk kongsi kita punya lokasi ataupun kita kenali sebagai maps sekarang ni. Boleh sebutlah maps ke, Waze ke, sama je fungsi dia. Kita menggunakan satelit untuk akses kita punya kedudukan semasa dan hantar kepada orang ramai ataupun location nak contohnya awak panggil. Awak boleh hantar location, awak boleh share location awak menggunakan satelit. Okey, kita ada telefon pintar dekat Malaysia. Okey, telefon pintar seperti telefon pintar yang ada sekarang dekat Malaysia ni bukan sahaja 3G, malah kita sekarang ni ada 4G dan juga 5G. Dan dekat telefon pintar ni dia banyak kemudahan seperti kita ada kamera HD, kamera 4K, kita ada akses kepada internet, kita boleh menerima email, kita dapat terima SMS ataupun mesej. Kita boleh buat perbualan video ataupun video call serta kita boleh buat telesidang. Contohnya macam Google Meet dan sebagainya. Okey, telefon pintar sekarang ni kita ada dilengkapi dengan contohnya kita boleh download WhatsApp, download Instagram, download email, download TikTok contohnya tu. Apa yang kita guna di dalam telefon pintar pada zaman sekarang. Malah kita juga boleh install game ataupun kita boleh download games dan kita boleh main games di dalam telefon pintar. Okey, seterusnya kita ada berkaitan dengan syarikat telekomunikasi. Okey, dulu kita ada syarikat telekomunikasi di negara kita, contohnya TM ataupun Telekom Malaysia yang memainkan peranan yang penting dalam usaha menyediakan telefon talian tetap dan memajukan industri telekomunikasi negara. Okey, dulu kita ada TM ni yang berfungsi untuk menyediakan telefon talian tetap dan dia nak memajukan industri telekomunikasi. Tapi sekarang ni bukan sahaja kita ada TM, malah kita ada juga Celcom contohnya. Kita ada Digi, kita ada U-Mobile dan juga kita ada Maxis sebagai syarikat telekomunikasi yang ada di
negara kita. Okey, seterusnya kita ada alat telekomunikasi yang seperti laptop, komputer, iaitu dilengkapi dengan perisian untuk kerja-kerja seperti mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira waktu dan tempat. Contohnya seperti kita ada laptop dan komputer. Okey, contoh dia ada aplikasi-aplikasi atau perisian dia. Contohnya kita ada PowerPoint, kita ada Microsoft Word, kita ada Mozilla Firefox sebagai ejen carian dan kita juga ada Google Chrome untuk cari ataupun hasilkan kerja untuk proses maklumat dan juga sebagainya. Okey, seterusnya kita ada kita ada inisiatif kerajaan. Contohnya kerajaan menubuhkan MSC iaitu sebuah kawasan yang kerajaan tubuhkan yang berpusat di Cyberjaya yang merentasi yang merentasi kawasan sehingga ke kawasan KLIA. Fungsi kerajaan mewujudkan MSC ni adalah untuk wujudkan satu kawasan, contohnya kawasan Cyberjaya yang dikenali sebagai bandar ICT. Okey, bila kerajaan wujudkan bandar ICT ni, kerajaan dapat tarik perhatian ramai pelabur-pelabur asing supaya dapat bantu kerajaan untuk menjadikan negara Malaysia ni sebagai sebuah negara yang maju dari segi industri, teknologi dan komunikasi. Okey, seterusnya kita ada SKMM ataupun Badan Kerajaan yang berfungsi sebagai Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang bertanggungjawab untuk meluaskan rangkaian jalur lebar ke serata pelosok negara. Okey. SKMM ni dia berfungsi untuk dia nak sediakan perkhidmatan jalur lebar ataupun menyediakan perkhidmatan Wi-Fi di kawasan-kawasan di seluruh Malaysia. Okey, maknanya SKMM ni dia berfungsi untuk tanggungjawab untuk memastikan kawasan-kawasan di pedalaman, kawasan-kawasan di Malaysia ni ada rangkaian jalur lebar ataupun Wi-Fi. Okey, seterusnya kita akan tengok berkaitan dengan kepentingan telekomunikasi yang ada di Malaysia. Okey, apakah kegunaan alat telekomunikasi? Okey, apa contoh alat telekomunikasi kita belajar tadi? Okey, contohnya kita ada telefon pintar, kita ada laptop, kita ada komputer, kita ada telefon. Okey, apakah kegunaan alat-alat tersebut? Okey, kita tengok. Dan selain tu, apa juga kebaikan alat telekomunikasi yang kita boleh dapat? Okey, pertama kita akan tengok berkaitan dengan kepentingan alat telekomunikasi adalah kita dapat akses atau kita dapat mendapatkan maklumat dengan lebih cepat dan lebih mudah. Kita dapat tahu berkaitan dengan ramalan cuaca dengan mudah dan cepat. Contohnya kalau awak nak pergi melancong ke, awak nak pergi piknik ke, awak nak pergi berkelah ke, jadi awak mesti tahu cuaca pada hari ini hujan ataupun panas. Jadi awak boleh dapatkan maklumat tu hanyalah dengan awak Google sahaja. Okey, dia juga dapat memudahkan urusan kita dengan cepat. Jadi kalau kita nak order barangan ke dan sebagainya, kita dapat menjalankan dengan cepat. Okey, seterusnya bila kita ada alat telekomunikasi ni, contohnya kita dapat berhubung dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia dengan mudah. Okey, selain itu bila ada alat telekomunikasi, kita dapat menjalankan pentadbiran dan pengurusan negara yang lebih teratur. Kita dapat mengeratkan silaturahim. Contohnya awak dapat bertanya khabar dengan rakan-rakan awak semasa cuti sekolah dan sebagainya. Seterusnya kita dapat mempercepatkan selagi segala urusan kerajaan dan juga swasta supaya menjadi lebih cepat dan juga efisien. Dan contohnya alat telekomunikasi kita dapat tengok rancangan secara siaran langsung. Contohnya berkaitan dengan sukan Olimpik, sukan bola sepak ataupun mana-mana berkaitan dengan rancangan-rancangan yang kita nak tengok di seluruh negara secara siaran langsung. Okey, kita tengok apakah kesan telekomunikasi terhadap pembangunan negara.
Okey, kesan positif alat telekomunikasi terhadap pembangunan negara ialah kita dapat wujudkan dunia tanpa sepadan dengan kita dapat peroleh maklumat dengan cepat dan mudah melalui internet. Contohnya kita boleh Google je apa-apa maklumat yang kita nak tahu berkaitan dengan seluruh negara tanpa kita perlu bayar, dan juga kita boleh dapatkan secara cepat dan mudah. Contoh kita nak tahu perkembangan berkaitan dengan negara Palestin. Contohnya kita dapat tahu dengan secara lebih mudah dan cepat. Okey, macam mana kita dapat tahu? Kita menggunakan ejen carian seperti Google, Yahoo dan sebagainya. Okey, seterusnya macam YouTube juga kita dapat cari maklumat. Contoh macam mana kita nak guna ataupun kita cari berkaitan dengan tutorial macam mana kita nak memasak, contohnya macam mana kita nak menanam pokok, contohnya kita boleh cari video saja di YouTube. Okey, berkaitan dengan e-dagang pula, contohnya dekat Malaysia sekarang ni kita ada sangat secara besar-besaran kita menggunakan e-dagang ataupun kita menggunakan perkhidmatan dan jual beli di atas talian. Contohnya kita ada Shopee, kita ada Zalora, kita ada Lazada, kita ada Fashion Valley contohnya. Okey. Okey, ini adalah contoh ilustrasi. Contohnya kalau awak menggunakan perkhidmatan e-dagang. Maknanya awak boleh beli belas secara di atas talian. Maknanya awak hanya pilih. Lepas tu bila awak berkenan, awak hanya boleh buat bayaran dan awak hanya tunggu barangan yang awak beli tu sampai di hadapan rumah sahaja. Kesan positif contohnya adalah kita dapat membuka peluang pekerjaan supaya sesuatu sektor tu menjadi lebih pesat dan lebih berkembang. Contohnya sektor e-dagang. Okey, contohnya bila kita ada alat telekomunikasi, kita menggunakan alat telekomunikasi ni kita dapat kembangkan lagi berkaitan dengan sektor perdagangan. Contohnya bila sektor perdagangan lebih berkembang, dia dapat membuka peluang pekerjaan. Contohnya kita wujudnya peluang pekerjaan dalam syarikat pos laju contohnya. Kita ada syarikat JNT, apa lagi kita ada? Kita ada ABX, kita ada Ninja, kita ada Line Clear, macam-macam. Kita ada syarikat-syarikat penghantaran yang semakin berkembang disebabkan oleh berlakunya perkembangan dalam e-dagang. Jadi disebabkan itulah cikgu cakap tadi, dia menyebabkan dia ataupun dia telah membuka peluang pekerjaan. Contohnya dia membuka peluang pekerjaan supaya orang dapat bekerja menghantar barangan, orang dapat bekerja sebagai kerani, orang dapat bekerja sebagai pemandu, dapat bekerja sebagai peniaga dan sebagainya. Okey, seterusnya bila ada telekomunikasi ni, kesan positif dia ialah kita dapat menyediakan perkhidmatan telekesihatan. Itu pesakit boleh diperiksa oleh doktor pakar secara jarak jauh. Contohnya awak boleh sahaja menggunakan perkhidmatan e-clinic planner, contohnya menggunakan contoh yang dianjurkan oleh University Sains Malaysia USM. Okey, contohnya ialah apabila awak boleh diagnose awak punya penyakit melalui awak buat telesidang dengan awak punya doktor saja. Maknanya awak tak perlu nak pergi jumpa doktor. Maknanya kalau doktor tu ada urusan di luar negara, contohnya awak perlu jumpa doktor pakar tu hanya boleh diagnose awak melalui telesidang, contohnya melalui Google Meet ataupun melalui video call sahaja. Jadi doktor tu boleh bagi tahu, okey, kalau awak ada simptom ni, maknanya awak akan ada penyakit macam ni. Kalau awak rasa sakit macam ni, rasa sakit di sini, so doktor tu boleh diagnose ataupun boleh bagi tahu, okey, cik ni rupanya demam biasa sahaja. Macam tu contohnya, tanpa awak perlu pergi ke klinik. Okey, apa lagi kesan positif dia adalah kita dapat menjalankan urusan perbankan di mana-mana sahaja. Okey, bukan sahaja kita dapat menjalankan urusan perbankan ni di mana-mana sahaja, malah kita boleh menjalankan urusan perbankan pada bila-bila masa sahaja. Jadi awak nak lakukan urusan perbankan awak tu pada waktu malam ke, pada waktu pagi ke, pada waktu siang ke. Jadi awak boleh menggunakan itu ialah merupakan kesan positif alat telekomunikasi. Okey, contohnya bank yang menyediakan perkhidmatan perbankan, e-perbankan ialah contohnya kita ada CIMB Bank, kita ada Maybank, kita ada Bank Rakyat, BSN dan macam-macam lagi. Okey, jadi awak boleh menggunakan ataupun
nak guna urusan bank kan, awak nak beli, contohnya awak nak pergi hantar duit kepada mak ayah ke, ataupun nak beli sebarang pembelian ke, atau apa-apa, awak hanya boleh menggunakan e-perbankan pada bila-bila masa sahaja dan juga pada pada mana-mana sahaja. Okey, seterusnya kita ada e-kerajaan. So, e-kerajaan ni ialah merupakan merupakan agensi-agensi kerajaan yang boleh rakyat guna untuk menjalankan urusan-urusan berkaitan dengan mereka punya kehidupan, contohnya nak bayar saman, nak minta bantuan, nak buat report, nak bayar cukai dan sebagainya. Rakyat boleh menggunakan perkhidmatan e-kerajaan contohnya. Okey, contohnya kalau rakyat nak minta bantuan, nak bayar saman atau nak buat aduan, jadi hanya kita boleh menggunakan portal-portal kerajaan yang ada di menggunakan laman-laman sesawang ataupun portal-portal kerajaan yang kita boleh cari di internet. Okey, seterusnya apa lagi kesan positif dia? Ialah kita boleh buat telesidang interaksi maya. Contohnya kita boleh menggunakan Google Meet, kita boleh menggunakan V-Live, kita boleh menggunakan IG Live dan juga kita boleh gunakan Zoom. Contohnya telesidang interaksi maya ni kita boleh gunakan untuk buat sistem pendidikan yang lebih baik. Contohnya kalau negara kita, contohnya pada situasi sekarang ni negara kita kena COVID. Contohnya kita terpaksa belajar secara menggunakan perkhidmatan telekomunikasi ataupun kita terpaksa belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Jadi kita menggunakan telesidang interaksi maya. Contohnya kita boleh guna Google Meet untuk belajar. Contohnya V-Live untuk selebriti-selebriti nak berinteraksi dengan mereka punya peminat contohnya. Okey, kita tengok apakah kesan negatif telekomunikasi ni terhadap pembangunan negara. Okey, kesan negatif dia adalah disebabkan akan berlakunya penyebaran maklumat. Penyebaran berkaitan dengan keganasan. Contohnya, kalau kita menggunakan alat telekomunikasi ni, kebanyakan akan berlakunya penyebaran berkaitan dengan keganasan. Okey, seterusnya kita ada berkaitan dengan penyebaran maklumat-maklumat palsu. Contohnya, kita tahu berkaitan, ada yang menyebarkan maklumat-maklumat palsu berkaitan dengan keburukan vaksin, berkaitan dengan keburukan negara, keburukan seseorang, yang kebanyakan sebenarnya itu ialah berkaitan dengan berita-berita palsu. Okey, seterusnya kita juga ada terdedah kepada kecurian maklumat. Contohnya kita berkaitan dengan kecurian maklumat data peribadi, berkaitan dengan maklumat kewangan. Contohnya itu adalah merupakan kesan negatif telekomunikasi terhadap pembangunan negara. Okey, apakah etika yang perlu kita praktikkan semasa kita menggunakan alat telekomunikasi? Okey, pertama. Okey, sekarang ni kita akan tengok bagaimana kita nak menggunakan alat telekomunikasi dengan betul. Okey, pertama ialah kita mesti menggunakan alat telekomunikasi untuk hal-hal yang bermanfaat saja, seperti untuk belajar, untuk mengeratkan silaturahim, untuk berkongsi maklumat dan sebagainya. Seterusnya kita mesti bersopan santun dan berhemah sewaktu berkomunikasi. Maknanya kita mesti menggunakan tata cara ataupun tata tertib. Kita mesti menggunakan ayat-ayat yang sopan, tidak boleh memaki, tidak boleh bercakap kasar ketika kita menggunakan alat telekomunikasi. Okey, seterusnya kita mestilah mengenal pasti kebenaran dan juga kesahihan sesuatu berita dalam internet. Maknanya kalau kita nak kongsikan maklumat apa-apa kepada orang ramai dalam media sosial, kita mesti pastikan apa yang kita kongsikan tu ialah benda betul. Jangan kita kongsikan benda yang salah dan juga benda yang tiada manfaat kepada orang lain. Okey, seterusnya kita juga mestilah mengelakkan daripada kita menyentuh isu-isu sensitif yang boleh melanggar undang-undang dan norma. Contohnya
Contohnya isu-isu sensitif ialah berkaitan dengan isu agama, isu berkaitan dengan kita punya raja ataupun kita punya berkaitan dengan sistem kerajaan dekat negara kita punya kaum, kita punya agama itu kita kena elakkan daripada kita sentuh kerana ia boleh menimbulkan isu-isu yang sangat sensitif dan juga boleh menyebabkan perbalahan. Okey, kita juga mesti mengelakkan daripada kita ni mendedahkan hal-hal peribadi dan kata laluan kepada umum. Okey, kita punya maklumat berkaitan dengan maklumat diri, kita punya alamat rumah, kita punya berkaitan dengan nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon. Kita mesti jaga dan kita tidak boleh bagi kepada sesuka hati kepada orang lain. Okey, itu adalah salah satu cara kita menggunakan alat telekomunikasi dengan betul. Okey, itu sahaja untuk bab ni. Kita jumpa lagi di bab yang lain. Sekian, terima kasih.